Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pas patut bagi Tun Mahathir tanding di Kuala Terengganu supaya kalah. Patut ditambah itu. Pas patut bagi Tun Mahathir tanding di Kuala Terengganu supaya kalah. Itu patut ditambah di belakang supaya kalah. Kenapa saya kata begitu? Mahathir bertanding di Langkawi. Kubu kuat Mahathir sejak dahulu lagi memang dia di Langkawi. Dia jadi ahli parlimen Langkawi. Berkurun-kurun lamanya di Langkawi. Akhirnya kalah teruk. Tak dapat deposit. Tak dapat deposit, kalah teruk. Lepas itu dia tuduh pula ada orang main rasuah. Tak tahulah mana sudah dia punya tuduhan main rasuah itu. Sampai tiba-tiba bila orang mempersoalkan, jadi kenapa kau mau tuduh Perikatan Nasional Main Rasuah? Banyak orang tuduh, tanya dakwa begitu, tanya banyaklah. Tiba-tiba diam. Tersenyap, senyap. Sekarang tiba-tiba, saya sukalah Sabudin Husin nih. Bagi tajuk yang kau-kau, cuma saya tambah sedikit di belakang dia lah. Kasih garam lagi. Pas patut bagi Tun Mahathir tanding di Kuala Terengganu supaya kalah. Kamu setuju kah kalau Mahathir tanding di Kuala Terengganu, confirm dia kalah? Confirm kalah 200%, 2 juta % kot. Meski Tun Mahathir Mohamad berharap agar PN memenangi ke-6 negeri dalam PRN 12 Ogos ini, hubungan beliau sebenarnya masih dikira kekal pada tahap suam-suam kuku saja dengan gabungan blok pembangkang itu. Yang beria ingin berbaik dan tetap memuja bekas Perdana Menteri 2 kali itu hanyalah PAS saja. Selain membawa Tun Mahathir ke Kelantan pada minggu lalu dan Shah Alam pada semalam didahului, sebelum ini Hadi Awang sendiri mengadakan perjumpaan dengan bekas Perdana Menteri itu. Difahamkan beberapa program lagi sedang diatur untuk menggandingkan kedua-dua pemimpin berkenaan sepanjang kempen PRN ini. Sebaliknya bagi Bersatu, walaupun Mahyadin Mat Yassin ada berjumpa empat mata dengan Tun Mahathir tidak lama sebelum ini, dan turut bersama dalam satu program di Kelantan minggu lalu, hubungan itu dikatakan tidak lebih dari sekadar rasa hormat semata-mata. Mahyadin dikatakan tidak mungkin dapat menjalinkan hubungan lebih jauh daripada itu dengan Tun Mahathir. Lebih-lebih lagi untuk berkaitan dengan kerjasama politik, melibatkan Bersatu dan PN atau dalam apa-apa hubungan yang ada kaitan dengan PRN akan datang. Begitu juga dengan Hamzah Zainuddin yang merupakan Ketua Pembangkang dan Setiausaha Agung PN, serta Bersatu. Beliau sehingga kini kekal menjarakkan diri daripada Tun Mahathir. Baik Mahyadin dan Hamzah Zainuddin, kedua-duanya mereka boleh dikatakan faham siapa Tun Mahathir yang sebenarnya dan apa yang diingini oleh Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri itu. Mudah kata tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh tetapi tidak bermusuh. Adalah jalan paling selamat sekali bagi kedua-dua pemimpin itu dalam berurusan dengan Tun Mahathir demi memastikan PN dan Bersatu lebih mudah bergerak lancar mendepani pelbagai cabaran politik dalam negara. Sebab itu masih tiada hubungan yang rasmi terjalin di antara Tun Mahathir atau Proklamasi Orang Melayu yang diterajui oleh bekas ahli parlimen Langkawi itu yang kalah teruk itu, sama ada dengan PN maupun dengan Bersatu sehingga ke hari ini. Ia banyak didorong oleh pendirian Mahyadin dan Hamzah Zainuddin yang tidak begitu menadah muka mereka kepada Tun Mahathir. Tapi berbeza dengan PAS. Parti itu dan Hadi sendiri benar-benar sedang merapatkan diri dengan Tun Mahathir, terutama dalam konteks persamaan matlamat membenci dan ingin menjatuhkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Hadi Awang selaku Presiden PAS bahkan dilihat begitu berakhir mendekatkan dirinya dengan Tun Mahathir sejak mutakhir ini. Dalam hal ini, apa yang menjadi kecacatan paling besar bagi Tun Mahathir dan kegairahannya mahu menjatuhkan Anwar ialah kedudukannya sekarang ini bukan berstatus ahli parlimen. Lebih daripada itu, kekalahan beliau sehingga hilang deposit. Malunya. Pada PR15 lalu di Langkawi, terus menjadi persendaan yang amat memalukan. Kan betul.
Amat memalukan bekas Perdana Menteri itu setiap kali beliau menyerang Perdana Menteri. Ramai yang memperlekeh Tun Mahathir dan menganggapnya tidak layak berlawan dengan Anwar. Saya setuju. Kalau nak lawan dengan Anwar, kau mesti jadi ahli parlimen dulu. Wah, kalau kalah tanpa dapat deposit, hilang deposit dan memalukan, kamu pergi lawanlah dengan orang di kedai kopi, bukan Anwar Ibrahim. Tidak layak lagi untuk berlawan dengan Anwar kerana kamu bukan di level itu lagi. Berikutan sejarah buruk hilang deposit yang dialaminya itu. Hahaha. Aduh, belum pernah ada bekas Perdana Menteri kalah sampai hilang deposit. Malunya. Nanti aku nak ulas yang ini lagi lah. Seronok pula ulas benda ni. Kalaulah tiada status ahli parlimen, cakap seorang itu sendirinya tidak jadi lagi berbisa kerana tanpa status ahli parlimen, selain seseorang itu tidak boleh menjadi pengganti Perdana Menteri, dia juga dikira berada di liga yang berbeza berbanding kelompok ahli-ahli parlimen. Lagipun, takkanlah ahli-ahli parlimen mau berketuakan atau mendengar cakap seorang yang bukan ahli parlimen. Sebagaimana dimaklumi semua, selain PRN 6 negeri bakal berlangsung pada 12 Ogos depan, PRK Parlimen Kuala Terengganu juga akan diadakan bersekali pada tarikh tersebut. PRK Parlimen Kuala Terengganu perlu diadakan berikutan kemenangan calon PAS pada PR15 yang lalu. Ahmad Amzad Hashim telah dibatalkan mahkamah lantaran petisyen yang dikemukakan BN berjaya membuktikan ada rasuah. Aduh, rupanya Perikatan Nasional main rasuah. Ada rasuah ketika kempen berlangsung di kawasan tersebut. Makna kata memang ada rasuah lah ini. Aduh, ada rasuah. PN main rasuah rupanya. Sampai ditarik balik kemenangan itu. Maka untuk menjadikan Tun Mahathir lebih berbisa dan gerakannya untuk menumbangkan Anwar lebih relevan, di samping membuktikan PAS ini berjiwa besar, serta betul-betul benar-benarlah berakhir dalam bersahabat dengan bekas Perdana Menteri itu, apa kata? Oh, ini cabaran. Apa kata? Betul lah, bagilah dengan jujur, dengan ikhlas, nyatakan keikhlasan untuk mau berkawan dengan Mahathir. Apa kata? Bagilah Mahathir laluan bertanding di PRK Parlimen Kuala Terengganu pada 12 Ogos depan ini. Kasih Mahathir jadi ahli parlimen Kuala Terengganu. Bertanding di sana supaya kalah. Supaya kalah. Kenapa lah saya kata kalah? Di tempat sendiri pun dia kalah, apalagi tempat orang. Jadi nanti orang PAS bingung. Oh, nak undi Mahathir ke tak undi Mahathir? Nak undi Mahathir, tak undi Mahathir. Nak undi Mahathir susah, tak undi Mahathir pun susah. Bagi orang PAS bingung, pening kepala sikit lah. Aduh, tapi biasalah. Di waktu yang sama, oleh kerana Tun Mahathir juga dikira gelandangan politik. Aduh, kesian. Dulu bekas Perdana Menteri. Dulu Perdana Menteri, sekarang dah jadi gelandangan politik. Tak ada parti politik. Kesian sungguh. Dikira gelandangan politik dan tidak berparti pada ketika ini, tentu tiada masalah baginya untuk menyertai PAS sebagai syarat menjadi calon itu. Sila si Mahathir masuk PAS supaya PAS jadi huru hara, dan kasihlah Mahathir bertanding di Parlimen Kuala Terengganu supaya kalah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ramai duk tanya saya, kenapa Sanusi tak kena panggil lagi tentang kecurian REE? Bila nak panggil? Sampai bila nak tunggu? Kena panggil Sanusi ni. Akhirnya Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri tampil memberi jawapan. Tak payah saya nak jawab kerana Ketua SPRM sudah jawab. Jawapan kepada itu ialah Sanusi, ini perancangan. Jangan panggil Sanusi dulu. Jangan panggil Sanusi dulu, panggil orang-orangnya dulu. Supaya nanti kenyataan Sanusi sukar diramal. Apa SPRM nak tanya ni ya? Dia tak tahu nak beri arahan selepas ini kepada orang-orangnya supaya takut-takut kot ada lakonan ke apakah kita, mungkin begitulah. Saya pun tidak pasti, tidak pernah kena siasat oleh SPRM dan saya rasa tak minat untuk disiasat, dan saya tak makan duit. Lagipun saya tak ada kuasa untuk makan duit. Okey. Jadi SPRM akhirnya membongkarkan
Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Tan Sri Azam Baki sendiri memberikan jawapan bahawa kita akan panggil Sanusi. Kita akan panggil Sanusi apabila tiba masanya, itu kata SPRM. Itulah taktikal supaya Sanusi makin susah mau tidur. Kalau dia ada buat salah lah. Tapi ini bukan satu benda yang dirancang kah, salah kah, apakah tidak. Tapi ini memang satu operasi yang biasa, standard mungkin dilakukan oleh SPRM, yaitu semua orang akan dipanggil mengikut masa masing-masing. Mengikut masa masing-masing, mengikut jadual yang telah dirancang untuk dapat siasatan terbaik dia punya hasil. Ya, jadi jangan pula lepas ini Sanusi kata SPRM dah buat planning nak tangkap saya 3 tahun yang lalu lagi ya, nak bikin pening nanti. Tak ada. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih perlu memanggil beberapa saksi lain untuk memberi keterangan berhubung kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang di Sik di Kedah. Itulah jawapan dia. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini agensi itu belum memanggil lagi Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Manor berkaitan isu berkenaan. Kerana katanya siasatan masih lagi dijalankan oleh pihak kami, yang mana seperti dimaklumkan beberapa orang sudah ditahan, termasuklah antaranya membabitkan Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, Ketua Pegawai Eksekutif kah? Tak tahulah, CEO, pengarah syarikat dan seorang pegawai kanan Kerajaan Negeri Kedah. Patutlah Sanusi makin risau. Semua orang besar sudah kena tangkap nih, sudah kena tahan. Ketua Pegawai Eksekutif, pengarah syarikat, seorang pegawai kanan Kerajaan Negeri. Dan daripada sini katanya kita masih perlu untuk mendapat keterangan daripada saksi yang lain. Katanya pada satu sidang media selepas sesi temu bual Cakna Rasuah bersama SPRM menerusi segmen Tamu Kita di Negeri FM petang tadi. Azam Baki bagaimanapun berkata, siasatan masih lagi berjalan dan akan memanggil Muhammad Sanusi apabila tiba masanya untuk Sanusi. Bagi tak apa, bagi dia can dulu. Berhubung dengan Menteri Besar Kedah, katanya kita belum lagi memanggilnya. Kerana kita masih lagi perlu mendapatkan keterangan lain dan bila sampai nanti kita akan panggil beliau. Sabar no. Satgi dia kena panggil lah. Semalam Muhammad Sanusi dilaporkan berkata ke semua 10 exco negeri kerajaan negeri telah pun dipanggil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan SPRM berkaitan isu terbabit. Bagaimanapun SPRM belum menghubungi beliau untuk berbuat demikian dengan sebahagian exco terbabit sudah memberi keterangan. Manakala sebahagian lagi akan berbuat demikian dalam tempoh yang terdekat. Pada 20 Julai yang lalu, SPRM mengesahkan sudah memanggil 12 saksi berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian REE di Bukit Enggang di Sik. Okey, kita jumpa lagi Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Selamat pagi Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Satu lagi kes menghina institusi diraja nampaknya berlaku lagi. Sehingga kan laporan polis telah dibuat sekali lagi. Hentikanlah perbuatan tak betul ini. Hentikanlah perbuatan yang salah ini. Institusi diraja tidak boleh diganggu-gugat. Jangan melanggar perlembagaan. Ini Undang-Undang Nombor 1 Malaysia. Dalam rukun negara kita pun ada kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi, terbaru ini ada satu lagi isu menghina. Kali ini Kesultanan Johor pula dilaporkan telah dihina. Wow, tak habis-habis. Siapalah jadi teladan diorang ini sebenarnya? Saya pun heran. Selama ini susah juga ada menghina kesultanan ini, tapi sekarang ini dah macam timbul lagi. Siapa yang jadi teladan ini ya? Siapa yang dahulukan perkara ini? Tak tahulah. Tak kisahlah siapapun. Yang penting hentikanlah perbuatan ini. Ini berlaku kali ini di kancah bola sepak pula. Nasib baik bukan politik lagi. Ini kancah bola sepak. Tapi sama juga. Ceritanya tetap sama. Jangan hina kesultanan.
Jangan hina institusi diraja. Penyokong akhirnya hilang sabar dan telah melaporkan kepada polis kerana adanya penghinaan kepada Kesultanan Johor. Isu panas yang membabitkan perlawanan akhir Piala FA memasuki babak seterusnya apabila satu laporan polis yang dibuat oleh penyokong bola sepak membabitkan isu menghina kerabat diraja Johor susulan insiden penyokong dipukul baru-baru ini. Menurut sumber, penyokong bola sepak itu membuat laporan polis di Balai Polis Balik Pulau Pinang. Susulan terdapat tulisan menghina kerabat diraja itu dipaparkan oleh seorang individu di kumpulan laman sembang WhatsApp. Katanya kata-kata hinaan itu dikeluarkan individu berkenaan dipercayai susulan daripada insiden seorang lelaki dipercayai penyokong Kuala Lumpur City KL City FC yang dipukul pada perlawanan final Piala FA sehingga menyebabkan kecederaan serius di muka. Suspek mengeluarkan kata-kata cacian dan tidak berpuas hati terhadap kejadian yang berlaku pada perlawanan final itu, kata kenyataan itu. Walaupun sudah dinasihati supaya menghentikan perbuatan terbabit kerana boleh menimbulkan isu berkenaan sensitif, namun ia tetap meneruskan. Perbuatan itu menyebabkan laporan polis telah dibuat untuk tindakan susulan, katanya ketika dihubungi oleh Astro Arena. Okey, sebelum ini Astro Arena melaporkan seorang penonton perlawanan akhir bola sepak Piala FA di antara JDT dan KL City mendakwa dirinya dipukul oleh anggota keselamatan. Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, Asisten Komisioner Rahmat Arifin berkata lelaki yang berusia 30 tahun itu mendakwa dirinya mengalami kecederaan dan membuat laporan polis di Balai Polis Sungai Besi di sini. Mangsa telah pulang ke Kuala Lumpur dan mendapat rawatan. Seterusnya ditahan di Ward Hospital Chancellor Tuanku Musris, Universiti Kebangsaan Malaysia. Keadaan mangsa baik dan stabil. Daulat Tuanku kepada seluruh Raja-Raja Melayu Malaysia, dan kita berdoa semoga digarhayu Tuanku dan dipanjangkan usia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.